Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Ya, tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina aw nuftana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan yang saya hormati, pagi ini kuliah duha kita menggunakan kitab Sendi Agama. Kita baca pada muka surat 297 pasal yang ke-34, Zikrul Maut wa ma ba'dahu, mengingati mati dan yang sesudah, selepas daripada kematian itu. Ini satu tajuk yang setengah orang dia suka baca. Ya, bila dia baca tu dia jadi insaf, dia jadi dapat muhasabah diri dia. Setengah orang tajuk ni dia tak suka. Bab mati, bab kiamat, bab dajjal ni dia kata dia tak cakap lah. Benda tu menjadikan kita ni lemah, semangat lah apa, macam-macam. Ada orang yang tak suka bila dia dengar ayat-ayat berkenaan dengan mati, hadis-hadis berkenaan dengan zikrul maut, dia tak nak dengar. Tuan-tuan yang saya hormati, Nabi SAW menyebut kepada kita, akthiru min zikril maut fa innahu yumahhisul dhunub wa yuzahidu fid dunya. Maka kata Nabi SAW, perbanyakkanlah olehmu daripada mengingati kematian, kerana sesungguhnya mengingati kematian itu dapat meleburkan beberapa dosa dan menzuhudkan seseorang di dalam dunia. Ini dia, tuan-tuan. Okey. Terima kasih Rohani Sidah, terima kasih Kamisah Kimi, terima kasih Salihah Jepun, terima kasih Zainab Mustafa, terima kasih Nurmala Jaafar yang bersama dengan saya pada pagi ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti menemui kematian. Kita ni duk ingat mati. Saya semalam 24 jam tak tidur, langsung tak tidur. Malam tadi saya tak tidur. Jadi bila saya tak tidur, satu malam tak tidur, saya rasa dah
2 bulan saya tak tidur. Saya duduk atas kursi tu, duk fikir, macam mana kalau aku mati hari ni? Macam mana aku mati malam ni? Pukul 3 pagi, 4 pagi. Dia rasa belakang ni tak apa boleh menapas. Sengkak di belakang. Panggil isteri pukul 4 pagi. Mama, tolong urut Zat. Maknanya tuan-tuan, bila kita fikir yang kematian ni bila-bila masa boleh sampai, Nabi sebut fa innahu yumahisul dhunub, dia akan mengingatkan kita ni, bila kita ingat pada mati, dia menjadikan kita ni terhapus dosa. Dengan sebab tu kita istighfar, astaghfirullahalazim, ampunkanlah aku ya Allah. Kita pergi ambil wuduk, kita pergi sembahyang taubat. Bukankah kita bila kita sembahyang taubat, kita beristighfar, itu disuruh di dalam agama kita. Dengan sebab itu dosa-dosa kita terhapus. Amin. Mudah-mudahan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita boleh jadi orang yang insaf. Lepas ni aku nak jadi orang baik. Sebab itu disuruh kepada kita menziarahi orang mati, menziarahi orang sakit, menziarahi tanah perkuburan. Sebab dengan cara itu kita akan ingat bahawa kita akan mati. Jauh dalam hati saya ni tuan-tuan, saya takut apa yang kita buat sekarang ini menjadikan kita tak ingat pada kematian. Kita tak ingat. Orang sakit tak boleh ziarah, orang mati tak boleh ziarah, nak pergi kubur tak boleh ziarah. Apa ni? Kena kaji balik tuan-tuan benda-benda ni. Betul ke apa yang kita buat ni? Subhanallah, Masya Allah. Bila kita tengok orang mati tu, kita insaf. Tengok van mayat pun kita insaf. Tengok kubur insaf. Satu hari kau akan sampai dalam kubur tu. Setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Baris sempit seluas pusara, soal bicara terus bermula, lemah di dada tak berguna lagi. Aduh, susah hati kita tuan-tuan kalau kita ni tak ingat pada kematian. Dosa-dosa kita macam mana? Orang yang lupa dan tak ingat pada kematian akan hanyut dengan dosa dia, akan tenggelam dalam dosa dia, dan dia merasakan bahawa mungkin dia lambat lagi nak mati. Mungkin yang mati itu orang lain, dia boleh lagi hidup lama lagi. Sedangkan mati itu bila-bila masa boleh sampai. Yang kedua, mengingati mati ini, wa yuzahidu fid dunya, dia akan menjadikan kita zuhud di dalam dunia. Orang yang banyak mengingati mati, dia akan jadi zuhud. Dia tak ada nak berkehendak. Kita hari ni duk tengok manusia kaya, Allahu Akbar, cincin saja tuan-tuan, Masya Allah, besarnya cincin.
sebentuk cincin bersamaan dengan 4 jari. Punya kaya. Gelang-gelang ni bukan kata lipan. Gelang ni macam tali ikat kayu balak punya besar. Kaya. Tak apalah, tu rezeki dia. Kita yang mana ada ni, setakat yang mana ada ni pun syukur dah. Yang mana ada ni pun dah mencukupi bagi kita. Itu nama dia zuhud. Kita tak pulun sangat nak ambil dunia ni. Apa yang Allah bagi pada kita, syukur. Kita tak ada nak teringin. Cukup memadai bagi kita apa yang kita ada. Qanaah kita, zuhud kita, izhad fid dunya. PKP ni mengajarkan kita apa makna kehidupan. Ini. Apa makna dia? Sekarang kita nampak, tuan-tuan, banyak kereta macam mana pun tak boleh berjalan. Banyak duit macam mana pun tak boleh melancong. Ini zaman kita sekarang. Sebab itu, jadilah orang yang zuhud. Dunia kalau kita kejar, tak habis-habis. Macam mana tuan-tuan nak kejar handphone? Hari ni design lain, besok pattern lain, besok design lain, besok pattern lain. Tak terhabat ke dah? Nak ambil iPhone saja pun tak terhabat. Terima kasih kepada MZ Holding yang membawakan rancangan ini kepada kita. Dah lama dah, tuan-tuan. Kita tak bersama dengan Olive Tin. Ini dia, tuan-tuan, minuman campuran buah tin dan diperkaya dengan buah zaitun. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Dua-dua ada ni, buah tin dan buah zaitun. Ayat Quran yang biasa kita baca tu, surah Tin kan. Jadi insya-Allah dengan kita amalkan pemakanan yang benda yang disebut oleh Allah dalam Quran, kita jadikan jus pula, saya rasa kita boleh dapat manfaat kebaikan dia. Saya rasa ramai dah yang minum Olive Tin ni. Jadi yang mana belum cuba, yang mana belum minum, yang mana nak repeat lagi order, boleh hubungi nombor yang tertera tu. Dalam frame kita tu ada jus sumpahan, nama pun jus sumpahan. Kalau makan ni kena sumpah ke? Tak. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Allah bersumpah dengan buah tin, Allah bersumpah dengan buah zaitun. Maknanya kalau Allah dah sumpah buah ni, bersumpah menggunakan buah ini, nama buah ini, maknanya buah ni istimewa. Sebab itulah Allah jadikan sebagai ayat-ayat sumpah. Di wattin wat zaitun. Jadi tuan-tuan boleh cuba hubungi nombor yang tertera, MZ Holding Sdn Bhd. Insya-Allah ya, kita akan dapat kebaikan mudah-mudahan. Tuan-tuan boleh hubungi mereka sekarang, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat balik kuliah kita tadi. Bila kita mengingati tentang kematian, Nabi SAW menyebutkan kepada kita kelebihannya ialah kita akan jadi zuhud dalam dunia. Hebat-hebat macam mana pun, besar-besar, kaya-kaya macam mana pun, mati juga. Yang pentingnya ialah persiapan ma ba'dahu, apa yang akan jadi selepas kematian kita. Apa yang akan berlaku? Duduk dalam kubur tu apa akan berlaku? Allahu Akbar. Baik, Nabi SAW bersabda, akyasun nas aktharuhum zikral maut wa ashadduhum isti'dada lahu ulaika humul akyas zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Secerdik-cerdik manusia ialah yang paling banyak mengingati kepada kematian,
dan terbanyak persiapannya untuk menempuh kematian itu. Mereka itulah orang yang benar-benar cerdik dan pergi meninggalkan dunia dengan membawa kemuliaan dunia serta membawa kerahmatan, yakni kemuliaan di akhirat. Inilah dia tuan-tuan Al-Kais. Al-Kais, manusia yang bijak, manusia yang cerdik. Manusia hari ini melambangkan kecerdikan berapa A dapat SPM. Itu cerdik. 9, 10, 18 lagi cerdik. Manusia melihat lambang cerdik itu ialah berapa ijazah doktor yang dia dapat. Itu cerdik bagi pahaman manusia. Cerdik bagi pahaman manusia ni, gelaran apa yang ada di hadapan dia? Prof, doktor. Tengok tu. Tu cerdik tu. Sedangkan Nabi tak sebut pun menentang tu cerdik semua. Tak cerdik pun. Cerdik ialah pada tindakan, perbuatan. Tu cerdik. Apa dia? Nabi kata aksyasun nas aktsaruhum zikra lil maut. Secerdik-cerdik manusia ialah manusia yang banyak mengingati kematian. Ini manusia cerdik banyak. Tu nampak Hasnizan Mustafa dia pasang lagu bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan yang kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan yang kedinginan. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalah ada amal dan takwa, itulah hanya pembela kita. Jikalah ada amal dan takwa, itulah hanya pembela kita. Aduh tuan-tuan, itu manusia cerdik, manusia yang banyak berfikir tentang mati. Ni aku makan ni dosa tak? Tanya. Ni aku buat macam ni dalam kubur macam mana ni? Macam mana ni? Ni aku menipu orang ramai ni macam mana ni? Ya Allah, kalau aku mati macam mana? Ya Allah. Ada orang keluar daripada rumah naik motosikal pakai seluar pendek, bawa cucu ronda petang-petang. Kalau aku mati ni aksiden pakai seluar pendek ni macam mana? Fikirkan tuan-tuan. Ni aku tengah ambil rasuah ni, kalau mati macam mana? Ni aku mati ngumpat, aku ada ngumpat orang, aku tak sempat minta maaf dengan dia, macam mana? Aku banyak memfitnah orang. Ya Allah, macam mana ya Allah? Dosa aku ya Allah. Kita tengok tadi soalan daripada Mawar Edi, dia terlepas tadi. Mawar Edi ada tanya pada kita. Assalamualaikum. Tu Mawar Edi, saya ada soalan. Betulkah cara saya kalau ingin jadi seorang zuhud, saya cuba ajar diri saya tidak berminat benda apa yang wanita yang gilakan seperti barang, beli barang untuk barang kemas dan berlian. Betulkah cara mengajar diri saya tu Datuk? Terpulang.
Sebab zuhud bukan setakat tak suka barang emas dan perak. Zuhud ni banyak. Yang keduanya, emas dan perak berlian ni bukan haram bagi perempuan. Kita tak boleh anggap haram. Qul man harrama zinatallah, siapa yang mengatakan haram perhiasan yang Allah keluarkan ini, maknanya boleh pakai, ya, benda itu boleh pakai, tetapi bayar zakat. Orang yang pakai barang emas bayar zakat lah, simpan barang emas bayar zakat, insya-Allah. Tuan-tuan, yang kedua, jangan menjadikan matlamat ialah nak kumpul barang emas. Yang mana ada tu memadai dengan apa yang ada. Okey. Yang ketiga, niat kita pakai barang emas tu untuk suami kita ataupun untuk buat simpanan kita. Kalau ada apa-apa susah, kita boleh bantu dengan barang emas tu. Jadi taklah salah. Jadi jangan kita anggap haram. Tapi kalau dalam hati kita kata saya tak minat, saya tak nak suka, tak apa, tak jatuh. Jangan menganggap haram saja. Ya, sebab perhiasan-perhiasan dalam dunia ni Allah Ta'ala keluarkan, Allah Ta'ala berikan untuk kita. Baik. Wati Tahir, Ustaz apa khabar? Nah, nampak mata saya bengkak tu. Itulah jawapannya. Apa khabarmu di sana? Lama sudah tak berjumpa. Inilah jawapan dia. Nampak mata saya, nak tengok sihat tak sihat, tengoklah mata saya. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, manusia yang cerdik ialah manusia yang mengingati kematian banyak. Dia tak ada masa nak hidup dalam keadaan lara. Dia tidak ada masa nak buat benda-benda sia-sia, tidak ada maknanya, tuan-tuan. Sebab dia nak mati. Ini hidup seolah-olah tak mati. Cakap soal kuasa, cakap soal tahta, harta, bergaduh dengan orang. Sedangkan mati tu duk jenguk kita. Malaikat maut duk jenguk kita tu berapa kali sehari. Nak tengok mati ke tidak, nak sampai aja belum, sampai aja belum. Yang kedua, wa asyadduhum isti'dada lahu. Dan yang terbanyak persiapannya untuk menempuh kematian. Manusia yang cerdik nombor 2 ialah manusia yang membuat persiapan isti'dad. Wa asyadduhum sangat membuat persiapan untuk kematian. Allah. Siti Aminah Abdul Rahim kata, saya stokis olive tin daripada baling. Okey, tuan-tuan yang mana yang nak dapatkan olive tin ni, tu dah ejen-ejen dah masuk dah. Stokis-stokis dah masuk dah. Okey, banyak dah orang yang duk tanya ni, olive tin tu apa? Minuman campuran buah tin diperkayakan dengan buah zaitun. Nama dia apa? Nama dia olive tin. Jadi tuan-tuan yang mana belum lagi cuba olive tin, cuba. Ataupun yang mana nak repeat order, tuan-tuan boleh hubungi MZ Holding ataupun nombor yang tertera ini, insya-Allah akan dapat dilayan oleh mereka. Terima kasih kepada mereka MZ Holding kerana membawakan rancangan ini. Baik, Aminah Mak Lazim, kuatnya Ustaz, saya tak tidur satu malam dah rasa nak berpusing kepala. Itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi pada saya satu kenikmatan. Walaupun tak tidur, tapi Allah Ta'ala berikan kekuatan juga, boleh mengajar, boleh buat kerja, boleh ceramah. Alhamdulillah, harap-harap saya sihat. Cuma saya takut, saya bila tak tidur malam, buah pinggang saya tak cantik, ataupun dia boleh attack jantung saya balik. Itu yang saya duk fikir juga tu. Nak kena cari jalan juga, macam mana yang nak boleh tidur.
Pelik tuan-tuan. Asal letak kepala je bangun. Asal letak kepala atas bantal je bangun. Dia tak boleh letak kepala. Itu yang saya pusing dalam satu rumah. Kadang keluar rumah pusing. Kalau duduk atas kursi. Apa yang kita boleh buat lah. Main nak semayang ke, nak berzikir ke. Alhamdulillah. Tang situ pula bagusnya. Baik, Zainab Mustafa, Ustaz, kalau kita ada barang kemas, Zainab Mustafa dah terlepas tadi. Okey, tapi kita masih mengharapkan bantuan makanan dan sebagainya. Macam mana macam sekarang ni Ustaz? Apa hukumnya Ustaz? Daripada satu sudut hukum, harus seseorang itu meminta bantuan. Harus. Jika dia dah tak mampu. Jika dia dah tak ada benda lagi dah, maka harus kepada dia meminta bantuan. Jangan malulah, mintalah bantuan. Dah tak ada apa. Tetapi kalau kita ni banyak lagi duit, barang emas pun ada, banyak lagi barang emas, 1/2 kilo pilah jual barang emas tu. Daripada kita meminta-minta, baik kita jual dulu mana ada. Dah tak ada sangat, baru kita minta. Kalau kita ada duit, ada simpanan, kemudian kita meminta-minta, ini yang tak patut. Patutnya orang yang derma pada kita tu, benda tu bagi pada orang yang layak. Ramai lagi orang yang susah. Tiba-tiba dengan sebab kita ni tak susah pun meminta, yang tu yang jadi tak betul tu. Jadi bohong pula. Jadi tuan-tuan, nak minta bantuan pun mintalah, tapi tengoklah pada upaya kita. Kadang-kadang kita tak layak pun. Rantai 5, gelang 8, cincin 4. Okey. Kemudian Azharida Ramli, Ustaz jaga diri. Kalau sakit nanti kami rindu. Tak apa ceramah saya banyak. Ulang balik je dengan ceramah saya insya-Allah. Alhamdulillah dengan sebab saya mengamalkan pemakanan sunnah. Alhamdulillah badan okeylah. Batu sauda saya tak tinggal. Minyak air za'faran, madu lebah. Okey, ini memang saya tak tinggal tuan-tuan. Setiap hari saya tak makan gula. Saya tak bancuh air dengan gula. Saya tak ambil gula langsung. Gula putih memang saya tak ambil. Saya cuma ambil madu lebah. Jadikan bahan pemanis madu lebah. Dan habatus sauda saya minum, saya makan yang pil. Air za'faran saya minum pagi. Ini setiap hari saya buat tuan-tuan. Tak pernah tinggal. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi saya sihat, bagi kuat. Cuma masalah tak boleh tidur tu bagi saya, itu satu peringatan yang Allah datangkan kepada saya. Supaya saya insaf. Dia bagi peluang untuk saya semayang ke, taubat ke apa ke. Jadi kita pandang baik. Mana nak tahu dosa kita banyak, dosa yang sedar dengan dosa yang kita tak sedar, dosa zahir ataupun dosa yang batin. Mungkin kita nak mati lagi 2-3 hari, Tuhan bagi supaya kita ambil kesempatan minta taubat, minta taubat, minta taubat, minta taubat, insya-Allah. Nia Haru Ilmis minta pendapat Ustaz tentang vaksin. No comment. Okey. Baik, no comment. Saya tak nak komen tentang vaksin, saya tak nak komen tentang COVID, tentang apa-apa benda pun. Okey. Saya tak nak. Bukan kelayakan saya. Biar orang yang layak untuk komen. Saya budak bodoh. Tak mengaji, tak ada kelulusan. Ya, saya jahil. Saya bukan ahli. Saya bukan orang yang ahli. Saya hanya sebagai cikgu ya. Tak ada kelayakan. Okey. Tapi apa saya cakap jadi tak jadi wallahu a'lam. Fikir sendirilah. Baik, Tika Muhammad, Ustaz nak tanya, solat hajat boleh gabung dengan solat sunat lain tak? Atau kita kena buat asing-asing? Iyalah, nak gabung macam mana? Solat hajat 2 rakaat bagi salam.
Kemudian bangunlah solat lain pula. Janganlah niat sekali semua. Boleh buat dalam waktu yang sama. Misalnya pukul 4 pagi kita bangun. Kita buat sembahyang hajat, kita buat sembahyang tahajud, kita buat sembahyang tasbih. Boleh buat dalam waktu yang sama. Pukul 4 sampai pukul 5 kita buat sembahyang. Tapi niat satu-satu lah. Habis sembahyang hajat, kita sembahyang tahajud ke, habis tahajud kita sembahyang hajat ke, lepas hajat kita sembahyang tasbih ke. Maknanya sembahyang masing-masing lah, cuma boleh dalam tempoh masa yang sama. 4 pagi sampai 5 pagi kita nak buat qiyam, boleh, tak jadi masalah. Baik, kemudian Usop Kota Ahmad minta tolong sahabat-sahabat jangan tanya di bab-bab COVID ni. Okey, yang mana faham, tak faham sudah. Baik. Rosni binti Hashim, amin insya-Allah. Okey, amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Nabi SAW, manusia yang cerdik ialah manusia yang bersungguh-sungguh, wa asyadduhum isti'dad lahu. Orang yang bersungguh-sungguh membuat persiapan untuk akhirat, untuk kematian. Okey. Ini yang dikatakan orang yang cerdik. Sekarang ni pukul 9.45, 9.40 dia buat sembahyang duha. Tak tinggal. Ataupun lepas habis kita punya kuliah ni dia sembahyang duha. Alhamdulillah. Kita buat. Subhanallah. Sibuk macam mana pun duha buat. Pasal apa? Wa asyadduhum, bersungguh-sungguh nak buat persiapan, isti'dad. Macam kita sedekah, kita pun duit tak ada. Duit tak banyak, gaji kena potong. Sebulan potong separuh. Nasib baik lagi orang lain nak buang habis saja. Kita ada agak gaji lagi tapi separuh lah. Lana Ziana ustaz tak dapat tidur malam, siang ustaz dapat tidur tak? Tak dapat tidur. Okey. Doktor pun nak buat kajian kat saya. Jenis apa manusia saya ni? 24 jam tak tidur. Dia boleh masuk rekod ni. Boleh masuk rekod. Rahimi Ismail lepas habis kuliah ustaz baru sunat duha. Alhamdulillah buat Rahimi Ismail. Kita sama-sama buat. Sebab mati ni bila-bila masa boleh mati. Kita nak jadi orang cerdik. Orang cerdik ialah orang yang sentiasa menjadikan peluang-peluang untuk dia berbuat ibadat, dia ambil peluang itu. Dia jumpa orang susah, ini peluang nak masuk syurga, dia sedekah. Jumpa anak yatim, ini peluang untuk masuk syurga, dia sedekah. Tengok mak dia, mak main duduk dengan saya. Duduk dengan saya mak, saya jaga mak, ini peluang nak masuk syurga. Bukan halau mak tu. Nah, bukan malak, bukannya halau. Bila kita tengok dalam Facebook kita ni ada kuliah, dengar. Bukan kutuk. Ini cara-cara nak dapat pahala. Kalau tak nak dengar tak apa, tutup. Pergi main TikTok. Kita ni nak dapat pahala. Ada pun dengar sekejap, jadilah dapat pahala. Belum yang menyebarkan lagi, belum yang share lagi. Apa saja yang boleh mendatangkan kebaikan kita buat untuk persiapan kubur kita. Ini manusia cerdik. Kata Nabi, ulaika humul aqyas. Mereka itu adalah orang yang paling pintar, yang paling cerdik. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Mereka pergi dengan meninggalkan dunia dalam membawa kemuliaan dunia. Bisyarafid dunia. Zahabu bisyarafid dunia. Habsyah, ustaz nak tanya, semayang tak khusyuk, diterima tak? Semayang sah. Pahala lah korang sebab tak khusyuk. Kalau jaga semua peraturan, semua rukun, sah semayang. Carilah jalan macam mana nak bagi khusyuk. Kita dah belajar dah dulu cara nak bagi khusyuk.
Cara dia apa? Bila kita nak sembahyang, jangan duk terbayang, jangan nak ingat lepas ni aku nak buat apa, lepas ni aku nak buat apa, lepas sembahyang ni aku nak buat apa. Tu yang jadi tak khusyuk. Tu yang jadi tak khusyuk, tuan-tuan. Masa tengah ambil wuduk tu dah teringat dah, lepas ni nak pergi Maidin. Tengah-tengah sembahyang teringat nak beli apa? Aiskrim lah, beli tembikai lah, ikan lah. Terus saya ingat. Terus saya duk sebut lepas ni aku nak buat apa? Jangan. Lepas ni aku nak tengok bola, lepas ni aku nak pergi jalan, lepas ni aku nak pergi sana. Tak usah. Duk diam. Tumpu pada semayang tu betul. Maka kata Nabi SAW, orang yang cerdik ialah orang yang meninggalkan dunia dengan kemuliaan. Nur Yusmalini, Ustaz, boleh tanya dah, apa hukum jual beli emas secara ansuran? Mana boleh. Jual beli emas kena tunai lah. Ni 6 kali bayar, 10 kali bayar ni main mana? Harga emas ni dia bukan tetap. Saat dia turun naik. Okey. Hang beli hari ni tengah murah. Tiba-tiba ada lagi 5 bulan. 5 bulan. Tengok-tengok bulan yang kedua, harga mahal. Tak kepening tu ke kedai tu. Tak pun kita beli harga mahal. 2 bulan lepas tu harga murah. Gila-gila punya murah. Tak kepening, menyesal kita pergi beli. Sekarang masih lagi duk bayar dengan harga yang mahal. Beli cash. Dengan hutang-hutang. Beli mahal ni. Baik. Orang yang baik ialah orang yang meninggalkan dunia dalam keadaan kemuliaan. Mulia dia. Dan dia tak buat dosa. Namanya tak tercemar dengan dosa. Okey? Mulia dia. Dia ada jasa dia dalam dunia. Dan orang kenal dia, dia adalah orang yang berjasa, orang yang baik, dia adalah orang yang mulia. Ini dia meninggalkan dunia dalam keadaan mulia. Sebab tu tuan-tuan, buat jasa dalam dunia ni. Buat kebaikan dalam dunia. Jangan kita buat taik dalam dunia ni. Jangan kita buat pelak dalam dunia ni. Jangan kita ni buat kejahatan dalam dunia. Sampai bila kita mati nanti, orang kata, elok lah mati, mampus lagi bagus. Tak mau. Biar lepas kita mati, masa kita mati, orang kata, Allah, dia ni baik sangat. Mana nak cari orang baik, Allah akbar, baik sungguh lah. Biar macam tu. Jangan bila kita mati nanti orang kata, elok lah mati. Tu nak menjawab apa dengan kubur, apa nak jawab tu. Jangan. Buat kebaikan. Dan kata Nabi lagi, wa karamatil akhirah, dan dia meninggal dunia dalam keadaan dia memuliakan akhiratnya. Okey. Tuan-tuan yang saya hormati, jom kita memuliakan akhirat kita. Kita nak rumah kita dalam kubur lapang. Kita nak berehat dalam kubur. Okey. Allahu Akbar. Kita nak supaya rumah kita dalam kubur ni rumah yang menenangkan. Rumah daripada taman-taman syurga. Kita buat persiapan. Nanti malaikat suruh kita tidur macam tidurnya pengantin. Dipeluknya kubur dengan penuh kasih sayang. Macam mana seorang ibu memeluk anaknya ketika menyusukan anak kecilnya. Dan kita pun berehat di dalam kubur dengan penuh kenikmatan. Pagi dan petangnya ditunjukkan kediaman kita dalam syurga. Seronoknya tuan-tuan.
Sebab hari ni kita membayangkan kubur tu gelap, sempit, rumah ulat, rumah kala, rumah ular, rumah azab. Tapi bayangkan kalau kita tukar kubur tu menjadi rumah nikmat yang penuh dengan kebaikan. Kita jadikan kubur kita tu seluas, tenang, seronok. Berapa ramai dah tuan-tuan yang mendapat nikmat dalam kubur. Duduk di dunia ni tuan-tuan tak habis-habis dengan masalah. Tak habis-habis dengan masalah. Duduk dalam dunia ni, ya, duduk dalam dunia ni, dia jadi apa? Dia jadi kita serabut perut. Serabut. Duk tengok angka tiap-tiap hari. Kenapa duk cerita benda yang menakutkan orang? Jadi kan orang semua lemah. Banyak lagi benda kita boleh buat. Adakah kita nak mengajar orang jadi takut? Takut pada Allah. Itu sepatutnya. Mengajak orang takut pada Allah. Tuan-tuan yang saya hormati, duduk dalam dunia ni banyak masalah. Macam-macam benda datang. Dan kita tak heran sebab dunia ni adalah tempat ujian. Kalau begitu, kita jadikan dunia kita ini tempat untuk buat ibadah. Supaya bila kita mati nanti, rumah yang kita sedang persiapkan dalam kubur, rumah yang mendamaikan dan tidak ada lagi masalah dalam kubur. Tak payah nak fikir dah. Duduk dalam kubur tu rehat sampai kiamat. Dengan penuh kenikmatan. Ini dia tuan-tuan. Kita boleh buat. Kita boleh buat semua. Bagaimana Ustaz? Ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah. Bila kita bertakwa kepada Allah, insya-Allah Allah Ta'ala sebut kepada kita di dalam Al-Quran kan, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Orang yang paling untung siapa dia? Allah sebut dalam Quran. Yang diselamatkan daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga, ini orang yang paling untung sekali. Kemudian disebutkan kepada kita, kalau kita membuat persiapan yang terbaik untuk kematian, disebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai disebut roh kita keluar dengan penuh kasih sayang. Kita tengok ada soalan tu daripada kucing tadi ni. Atas tadi soalan pada kucing daripada Siti Asha. Siti Syah. Mohon pencerahan, jika kita melebihkan haiwan seperti kucing dalam melebihkan penjagaannya, sanggup berhabis duit demi kucing, mana lebih utama Ustaz? Kita keluarkan duit untuk sedekah atau sebaliknya? Sendiri boleh fikir. Sendiri boleh fikir. Mana benda yang menenangkan kita dalam kubur? Mana yang berpanjangan pahala dia selepas kita mati? Ada tak? Buat yang itu lah. Nak bela kucing, sila bela. Tak ada. Ada pahala bela kucing. Tapi kalau dah sampai tahap melampau-lampau, sampai orang pun kita tak jaga, anak yatim pun kita tak tengok, duk tengok kucingnya, dah lah harga mahal, makanan dia pun mahal, kita pun tak mahal macam dia makan. Itu tak disuruh lah tuan-tuan. Sebab tu dalam agama kita dia ada al-aulawiyat. Mana yang lebih aula, mana yang lebih diutamakan. Jadi kita boleh fikir macam mana yang lebih diutamakan. Memadai sahajalah. Ya. Ada orang yang bela kucing sampai beribu ekor, beratus ekor, jiran marah, busuk. Boleh bela, tapi bela kawasan-kawasan
yang tak ada orang, jauh pada kawasan orang. Kadang-kadang kita bela kucing ni dalam taman, busuk, orang marah. Ya, bagus kita nak bela tu, bagus, bukan tak bagus, bagus. Tapi kalau menyusahkan jiran-jiran, tak bagus pula. Nabi suka kepada kucing, tapi taklah sampai menyusahkan jiran, menyusahkan orang dengan sebab kita suka bela kucing. Jadi tolong kaji balik cara pembelaan kucing yang betul, supaya kita tak termasuk dalam golongan menyakiti hati jiran pula. Tuan-tuan yang saya hormati, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pengajian kita pada pagi ini. Jorana Johari kata kucing pula. Okey, Mazlina ngah, Kak Mah bela kucing seekor ya, tak apa. Di rumah saya tu orang duk buang kucing rumah saya. Kucing pun lompat pagar masuk. Okey, ustaz kucing ustaz beranak dah dapat 4 ekor anak. 4 ekor. 4 ekor. Dia beranak dah kelang kabut kita lah. Malam tu kan dia ketuk pintu. Malam tu dia ketuk pintu, pagi besok dia beranak. Kan. Tak payah pergi hospital pun tuan-tuan, beranak kat rumah. Okey, tuan-tuan, terima kasih. Ya, terima kasih. Ustaz, saya berniat untuk belajar menguruskan jenazah. Doakan saya dapat melaksanakan niat saya ni Ustaz. Rusnani Rus. Insya-Allah. Kak Zah Taman Bertuah hari-hari buang najis kucing. Aduh, nampak dah komplain dah tu. Ya, jiran bela kucing berak di rumah kita pula kena buang kucing dia pula. Nampak? Okey. Lagi satu bela burung banyak-banyak. Duk perumahan hama dia tu, betul. Okey. Kadang-kadang kita duk bela burung ni, sarang dia, telur dia, bila dia menetas tu dia ada hama pula. Okey, dia ada hama tu yang jadi orang tak sihat, sakit kulit, gatal dan sebagainya. Jadi nak bela apa benda pun boleh, tapi jangan sampai menyusahkan orang. Saya tak bela kucing, Rozita Sabri, tapi belakang rumah banyak kucing. Saya cuma beri makan pada kucing. Alhamdulillah, bagus. Puan Jamilah Bacuk, tempat saya jemur baju pun dijadikan tempat tidur kucing. Habis kena bulu, dia kata. Baik, jadi tuan-tuan, kita dah rehat pukul 10. Selepas ni ada lagi Ustaz Azhar, ada Ustaz Ahmad. Jadi sementara nak tunggu dia orang masuk, kita boleh buat dulu sembahyang sunat duha. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita, memberikan kesihatan kepada kita, dan diberikan rezeki yang luas kepada kita. InsyaAllah jam 3 petang nanti kita jumpa lagi. Terima kasih kepada jus sumpahan Olive Tin. Tuan-tuan boleh order dengan mereka untuk rasa macam mana kebaikan Olive Tin, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.